Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi barakas. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sekali lagi pada malam ini kita di siaran kuliah online. Jadi menyambung daripada kuliah yang semalam, iaitu masih di bahagian wuduk. So jadi dalam dua kuliah yang lalu saya harap anda sekalian boleh mengikuti bagaimana wuduk yang kita belajar ni merangkumi aspek fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Dan sebab itulah kenapa bila saya gabungkan, saya campurkan sekali dalam pengajian ni, saya tak buat fiqh je selama 2 bulan ni, ataupun buat tauhid je 2 bulan ni, ataupun buat tasawuf je 2 bulan ni. Sebab dia akan berlaku kekeliruan. Sebab dalam amalan kita yang kita nak buat ni, kita kena gabungkan. Walau kita tak boleh nampak fiqh tu seketul dia, sebiji terasing. Tauhid tu satu, tasawuf tu satu. Jadi nampak sangat kita mengasingkan agama tu, sedangkan rukun agama tu 3: fiqh, tauhid, tasawuf, duduk sekali kat situ. So bila kita dah mula faham, contohnya pengambilan wuduk. Wuduk yang kita belajar wuduk zahir dan batin ni kan. Yang zahirnya di mana? Yang zahirnya menyucikan, membersihkan anggota zahiriah dengan air. Tu kemudian tauhidnya kat mana? Tauhidnya ialah tauhid kita mentauhidkan, mengesakan Allah. Maknanya ibadat wuduk itu hanya kerana Allah. Segi tauhidnya. Tu tauhid kerja dia apa? Peranan tauhid apa? Mengesakan Allah. Itu saja tauhid. Dia tak boleh tinggal, dia kena duduk. Kalau dalam ambil wuduk, kita cuma bawa fiqh dengan tasawuf saja, tapi tauhid tak ada, maka tak sah juga wuduk tu. Sebab kita tinggal Tuhan. Sedangkan ibadat kita itu untuk Allah. Kerana Allah Ta'ala. Kan saja aku berwuduk, sehingga muka hadas wuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi kerana Allah Ta'ala tu nak letak kat mana? Mesti pada tauhid tu. Mana kena mengikhlaskan tu. Mengikhlaskan niat duduk kat tasawuf. Mengikhlaskan niat tu duduk kat tasawuf, tapi mentauhidkan Allah tu duduk pada tauhid. So jadi dalam wuduk tu tiga aspek kita masuk. Fiqh, tauhid, tasawuf. Iman, Islam, ihsan dekat situ. Jadi kalau kita dah belajar, kita mengaji macam ni, dia dah tak susah dah. Malahan kita rasa lebih tenang. Sebabnya semalam saya sebut, sebelum kita pergi tempat wuduk tu, dia kena istighfar dulu, kena keluar daripada kufur maksiat tu. Kita tak tahu apa kita dah buat sebelum tu. So bila ke tempat wuduk tu, keluar dulu, segera keluar, dan kita mengucap balik. Bila mengucap, kembali kepada iman dan Islam. Tadi siang banyak orang ni telefon lah, tanya kan macam mana kan. Sembang lah, saya sembang lah. Macam mana saya tanya, kamu faham tak mengaji ni? Baru nampak Ustaz. Baru nampak dia kata rupanya macam ni nak gabungkan. Kalau tidak, kalau Ustaz ni dia ceramah tauhid je ceramah. Kita tak faham nak gabung tak boleh. Jadi jadilah kita ni tok tauhid saja, ataupun tok fiqh saja, ataupun tok tasawuf saja, terasin. Tapi yang ni tak, yang ni kita duduk sekali. Memang kita tengah makan sekalipun. Tengah makan, tengah tidur, tengah buat kerja, tengah apa saja aktiviti, perbuatan yang kita buat, di situ ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf kat situ. So selesai masalah. Kita rasa lebih bahagia lagi. Sebab kita faham benda tu. Fiqhnya kita nak buat apa, syariatnya. Nak puasa, nak apa itu ni. Puasa zahir macam mana? Puasa zahir tak makan tak minum je. Puasa batin, jaga daripada melakukan syirik kepada Allah.
Jaga dari segi apa ni, tasawufnya itu, supaya kita tidak menyekutukan, kita buat kerja tu ikhlas, puasa kerana Allah. Manakala segi tauhidnya, kita mengesahkan Allah Ta'ala tu, kerana Allah tu, ibadat puasa tu. Ni kita puasa, kita nampak satu hala je. Kita nampak dekat pekah je. Tak makan, tak minum, tu saja. Lain kita tak nampak. Sebab tu kalau kita nampak yang bahagian lain, maka kita pulun puasa tu dengan zikir, ibadat kita, beramal. Sebab tu kata bila gelap hati tu. Sebab tu bila kuliah ni sebenarnya, saya cakap, kuliah ni rumit. Sebenarnya rumit. Pasal nak kena gabung ketiga-tiga ilmu ni. Kalau satu bahagian je tak apa, senang. Syariat je kita cerita sampai habis. Berapa puluh kuliah. Habis syariat. Lepas tu PKP pun buka. Dah lentang pukang, pasal lerak habis dah. Pergi kerja lah itu ni kan, dia tak perlu nak ngaji. Lepas tu belajar tauhid pula. Ustaz, belajar tauhid pula boleh? Lepas tu belajar tasawuf pula. Memang rumit. So, saya rasa tak, pada saya lah. Saya rasa elok saya gabungkan macam ini. Saya rasa ramai yang setuju. Daripada kita tak kerti langsung. Lepas tu saya ulang-ulang. Setiap kali kuliah, saya akan repeat sikit, preview balik yang lepas punya kuliah. Supaya ada related each other. Dia relate dengan kuliah yang ni dengan yang selepas tu. So, jadi sebab tu kalau voicemail ni, kalau video ni yang admin kita buat tu, kalau orang tu nak ikut, dia start yang ke nombor 40, memang pening kepala. Dia kena start nombor 1. Kalau dia nak faham, dia kena start nombor 1. Pasal nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu semua kita cerita tentang hadis Jibril, apa dia iman, Islam, ihsan, semua kita cerita dah. Supaya bila dia masuk dalam pengajian tu nanti, dalam kepala dia ada set in mind dah. Agama ni terdiri daripada 3 juzuk tu. Jadi mudah dia masuk. Dia faham pun mudah. Nak letak kat mana, dia nak position diri dia tu senang dalam amalan tu. So macam wuduk ni pun sama juga. Ada bahagian mana, pekahnya kat mana, tauhidnya kat mana, tasawufnya kat mana. Yang batin tu. Begitu. So benda ni bagi jadi jelas pada kita yang nak beramal ni. Bila kita dah faham tu, alhamdulillah. So benda jadi mudah. Okey nah, itu yang nak bagi jelas, penjelasan balik yang semalam itu. Semalam tu kita dah mula mengorak ke lebih jauh ke depan lagi. So jadi yang kita masuk pula malam ni kepada wuduk. Wuduk juga iaitu rukun dia. Ni kena cerita sikit rukun. Rukun menggambarkan apa? Amal tu. Maknanya rukun tu. Kita bincang rukun iman berapa, rukun Islam berapa. So jadi wuduk ni duduk dalam bahagian mana? Dalam bahagian rukun, bahagian syariat. Iaitu wuduk. Mana nak bersolat, nanti nak solat ada rukun solat pula. Jadi nampak tak? Bila Allah tetapkan satu-satu ibadat tu ada rukun ya, maknanya benda tu sangat-sangatlah penting. Kalau kita tinggal salah satu rukun wuduk, maka wuduk kita tidak sah. Daripada niatnya 6 perkara tu, pada niat, basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala, basuh 2 kaki, tertib. Sikit sangat. Tapi nak praktis dia tu, mana kita nak letak tauhid yang tadi saya sebut? Pekahnya macam mana kita nak letak? Pekahnya kat mana? Tauhidnya kat mana? Tasawufnya kat mana? Jadi kita yang mengaji ni seronok bila kita dah faham kan. Nanti besok nak sembang dengan kawan-kawan pun. Lepas musim Covid ni jumpa member saya sembang kan. Macam cerita. Mesti kawan tanya, kau belajar kat mana ni? Baru 2 bulan, 3 bulan tak jumpa dah keluar macam ustaz dah. Ustazah dah jadi. Kan? Itulah harapan kita. Sebab tu saya sebenarnya bukan tak boleh buat. Saya rasa talk live dalam FB tu saya rasa no point. Kan? Tak ada mendatangkan banyak faedah sebab orang akan dengar habis. Yang ni kita boleh belajar lagi. Pasal kita tujuan kita mengaji. Itu Nabi kata talabul ilmi faridatun tu. Menuntut ilmu tu. Kan? Jadi dia menuntut cerita menuntut ilmu ni. Dia bagi faham. So jadi bila kita tengok dalam rukun wuduk, maknanya bila wuduk tu ada rukun, berarti wuduk ni sangat penting. It's very important. Jadi nak mengangkat hadas. Jadi wuduk ni, bila wuduk ni berarti kita mengangkat hadas. Bila tak ada wuduk, kita duduk dalam hadas kecil, bukan hadas besar. Hadas besar kena mandi junub. Maka hadas kecil kena angkat. Maka terangkat hadas kecil setelah kita berniat untuk mengangkat wuduk. Tu makna wuduk, nak menyucikan diri kita tu. Macam Nabi katalah, satu orang tu kalau dia mandi dalam sungai 5 kali sehari, sembahyang tu, maka sucilah dia. Sama juga dengan diri kita ni.
Bila kita duduk dalam hadas, maka walaupun hadas kecil, kita nak solat tak boleh. Jadi wuduk ni sebagai wasilah nak menghubungkan kita dengan Tuhan. Kena ada wuduk. Tidak, tak boleh nak semayang. Nak baca Quran, tak boleh. Nak tawaf Kaabah, tak boleh. Tu. Mana penting tak penting wuduk? Pentinglah. Jadi wuduk tu sangat penting. Cuma kita nak melaksanakan wuduk tu kita tak faham. Kita buat biasa je. Pergi tempat wuduk tu, dah bismillah tengah ambil wuduk. Kita tak baca lagi. Kita tak selesaikan masalah, kita tak comeback. Kita tak kembali balik kepada iman Islam ihsan ni. Tak kembali balik kepada iman. Takut antara waktu kita dah buat benda yang boleh menyebabkan jatuh kepada kufur. Jatuh kepada maksiat. Kan? Jadi sebab tu kena segera kembali. Kena taubat, istighfar. Kan? Ada yang kata kena lambat lah Ustaz. Tak lambat. Sekejap je. Niat kita tu, kita dah hari-hari kita buat. Kita dah faham dah. Sehari 5 kali ambil wuduk. Kalau yang sembahyang sunat lagi. Kalau bagi yang nak jaga wuduk pula. Mungkin lebih pada 5 kali. Dia nak jaga wuduk. Nak jaga wuduk tu. Nanti kita sembang kenapa kena jaga wuduk tu. Okey, baik. So, jadi yang pertama niat. Niat paling senang sekali saja aku mengangkat hadas wuduk kerana Allah Ta'ala. Itu Melayu lah. Nak sebut Arab pun tak apalah. Nak beritahu wuduk alillah Ta'ala. Dah. Niat. Angkat wuduk. Kemudian yang kedua basuh muka. Mana bahagian basuh muka? Yang ketiga basuh dua tangan. Daripada dua tangan kita sampai ke siku. Kiri kanan. Kemudian sapu sebahagian kepala. Yang kelima basuh dua kaki. Hingga dua buku lali. Yang keenam tu tertib. Tertib ni benda rukun qalbi. Kenapa qalbi? Tak nampak. Niat tu qalbi. Niat tu qalbi. Yang lain tu fi'li. Macam solat juga. Basuh muka tu, muka, dua tangan, kepala. Semua benda-benda fi'li, benda-benda yang amaliyah. Kena buat. Niat tak nampak. Dia duduk qalbi. Tertib qalbi. Sebab tertib tu makna apa? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu makna tertib. Tertib begitu. So ni hafal lah. Kalau rukun pun tak ingat, macam nak ambil wuduk? Kita nak buat satu benda besar ni. Dengan adanya wuduk itulah kita boleh solat. Persoalan dia, wuduk kita tu macam mana? Nampak macam mudah kan? Sebenarnya tak semudah yang kita jangkakan. Sebab wuduk ni semua yang kita praktis ni, yang kita nak ajar ni, nak ajar pada tiga-tiga bab tu. Wuduk mengikut kaedah fiqh, tauhid, tasawuf. Yang kita nak mengaji ni. Tu saya kata, kalau sekadar nak mengaji biasa tu, baca sekejap habis lah. Buka dalam internet tu tengok. Oh, pertama ni habis, dah selesai. Khalas, habis. Tapi yang nak bagi faham ni, jauh perjalanan dia. Okay, nanti kita pergi satu nanti lah. So, tu bagi yang pertama. Rukun tu ingat, rukun wuduk tu ingat 6 perkara tu. Jangan lupa nak ambil wuduk tu. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Semalam kita dah menyebut tentang bersiwak. Mungkin dah ramai dah yang dah pagi ni, saya rasa hari ni ramai dah mungkin yang dah selesai mendengar kuliah tentang semalam masalah bersiwak atau bersugi atau gosok gigi. Benda bersiwak ni pun nampak macam ringan, tapi hampir 100 buah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi tentang hadis tentang siwak ni. Bila banyak punya hadis, maknanya benda tu sangat penting. Siwak ni pasal kesan dia kepada kita manusia ni. So dah ramai dah rendam kayu sugi tu. Cuba tengok macam mana nak buat. Jadi itu sunnah, salah satu sunnah Nabi tu ialah siwak. Tak suka diam. Mengata bukan-bukan. Itu sunnah Nabi. Kalau dah kamu tu rasa hygienik sangat, nak buat cara kamu. Tu yang dia pakai Colgate lah apa semua lalas sekali. Pakai Colgate pun tak tentu selamat lagi. Kalau halal tak apa. Kalau kena ada fluoride, kena ada tulang lah apa semua dalam tu, bayangkan. Sebab nak bagi gigi tu putih, kalau biasa buat gigi dia akan masuk tulang. Ataupun kulit kerang. Daripada kalsium tu. Baik, jadi setelah selesai. Ni kita nak mula. Kita nak mula berwuduk ni. Setelah selesai. Ni kita nak mula wuduk ni. Apa semalam yang kita bincang malam? Kita kena istighfar dulu. Istighfar dulu, kembali balik kita kepada Islam dulu. Jangan duk rempuh lagi. Terus pergi wuduk. Kita tak boleh jadi orang pekah dah lepas ni. Maknanya, kamu bukan lagi ahli orang pekah. Kamu adalah orang pekah, orang tauhid, orang tasawuf.
Jadi kena buat kelaku macam orang yang ada tiga-tiga ilmu tu. Jangan tengok orang ramai. Sebab kamu di sini dah tak sama dengan orang ramai dah. Orang ramai tak belajar lagi cara kan macam ni. Kamu dah sekarang dalam pembelajaran, nak nak meletakkan ketiga-tiga ilmu tu dalam diri kita tu, nak menjunjung ilmu ketiga tu. So jadi bila kita pergi tempat wuduk, apa kita buat pertama sekali? Dalam perjalanan kita buat wuduk tu, kita dah azam nak niat kita nak berwuduk. Lepas tu kita istighfar, sama-sama kita istighfar. Istighfar dulu. Kembali kepada iman ni. Lepas istighfar tu, kita minta Allah ampun dosa kita. Lepas tu kita istighfar, kita mengucap syahadah. Bukannya teruk sangat mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kembali balik segera, kembali kepada iman. So bila pergi depan tempat wuduk tu, buka apik air pelan-pelan tu. Mula dengan niat kita untuk berwuduk. Dia boleh niat daripada awal tu tapi kita biasanya kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, kita niat masa nak ambil basuh muka tu kan. Dia boleh sebenarnya kalau niat situ, takut kita tak pandai nak handle. Nak kawal niat tu supaya dia berkekalan sampai tempat basuh muka tu. Jadi setelah kita bersiwak, kita menghadap ke kiblat. Maka aula dia ambil wuduk menghadap kiblat. Tu yang paling terbaik. Tapi kalau tak boleh juga, tak apalah. Sebab tu kalau kita pergi masjid, mana tempat di rumah kan, cari arah kiblat. Kita ambil wuduk tu, duduk mengarah kepada kiblat. Baik, jadi kita mula dengan baca bismillah. Sebab dalam hal ni Nabi ada sebut. Nabi apa kata disebut oleh Nabi dalam satu hadis dia tu? La wudu aliman lam yusammillaha ta'ala. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut akan pelaksanaannya. Maksudnya orang yang nak ambil wuduk tu, dia tak baca kalimat bismillah. Jadi maksud di situ, bukanlah tidak ada wuduk. Ini dah faham hadis ni, kadang-kadang kita nak kena faham. Kadang kita tak tafsir direct. Jadi, itu batal lah ni wuduk kita. Tak, maksud di sini adalah wuduk itu kurang sempurna. Tak comel lah kata orang Kelantan ni nak. Tak comel. Nak bagi comel tu, sebut nama Allah dulu. Sebut nama Allah di situ, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mula berwuduk. Sebab dia ada adab dia. Ni adab. Wuduk pun juga ada adab. Kita ni tak beradab tu, saya ada selalu sebut. Kurang apa? Kurang ajar. Tak diajar. Sebab tak ada adab. Nak ambil wuduk. Wuduk ni pun macam, wuduk ni dia macam iman. Macam Islam, macam ihsan. Bila kita ambil wuduk tu sendiri sifat dia akan duduk kat kita. Apa sifat dia? Nur. Sifat dia tu nur. Cahaya dia. Maka dengan cahaya tu kita dapat communicate dengan Tuhan. Tidak, kita tak dapat berhubung dengan Tuhan. Sebab kita tak ada wuduk. Kita tak ada benda. Kita duduk dalam hadas. Hadas ni dia jadi hijab. Dia menghalang hadas kan. Hadas kecil, hadas besar, hadas nyata, hadas yang tidak nyata, hadas nyata macam najis kita. Kotorlah hadas tu. Kan? Kotor. Jadi kena ambil wuduk. Jadi bila duduk dalam hadas, bila kita nak solat. Pegang Quran tak boleh. Quran kalamullah. Kena ada wuduk. Yang tu nak faham baik-baik di sini. Maka bila kita dah ambil wuduk, kita mengangkat wuduk tu sebagai wasilah antara kita kepada Allah. Dia tu membawa kita berhubung kita dengan Tuhan. Hebat tak hebat wuduk? Tapi wuduk tu tak nampak macam mana? Macam mana dia punya structure dia? Features dia macam mana? Properties dia macam mana wuduk ni? Dia kena ikut yang rukun 6 tu tadi. Baru nampak dia complete. Kalau kita tinggal satu, tak basuh rambut, maka dia tak jadi wuduk. Tu dia spiritual dia macam itu. Kalau kita belajar dari segi ilmu macam ni, kita akan tengok. Macam ni, nak berhubung dengan Tuhan. Kita dah faham wuduk ambil sembahyang, wuduk ambil air dengan air. Itu yang kita faham. Sampai bila pun kita tak sampai kepada Allah. Jadi kita tak kisah nak berwuduk. Tapi bila kita faham bahawasanya wuduk ni, yang macam kita saya cerita ni, wuduk ni nur yang sebagai wasilah kepada Allah, maka kita takkan tinggal wuduk. Batal pergi ambil. Sebab tu Nabi dia tak, bila keluar tandas, Nabi takkan keluar tandas tanpa berwuduk. Tanpa tak berwuduk. Dan itu bila Nabi buat sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi nak ajar kita. Kita tak nak tanya pun. Pernah tak kita tanya Tok Guru kau, Ustaz-Ustaz kau, kenapa kena ambil wuduk? Wuduk ni macam mana? Cuba tolong describe. Describe sekejap kat saya ni. Wuduk ni macam mana wuduk ni? Dari segi physical and spiritual dia. Yang physical yang tadi saya dah sebut tadi. Sebab tu dia ada fiqh, tauhid, tasawuf pada tempat berwuduk. Comel tak? Comel tak?
itulah dia amalan yang terbaik di sisi Allah dan Rasul. Sebab tu Nabi tekan bab macam bab wuduk ni. Okey. So jadi kepentingan dia banyak. Terus satu untuk beribadat kepada Allah, nak semayang. Dia dah tak sah nak tawaf, contoh. So bila jelas bahwasanya wuduk ni satu benda yang cukup spiritual, maka kita mulakan dengan yang terbaik. Apa terbaik? Susun molek-molek. Ada adab kita. Mula dengan bismillah. Baca bismillah dulu. Lepas tu barulah kita mula dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, nak ambil wuduk ni. Lepas tu baru kita baca doa dia. Setelah itu baca doa dulu. Apa doa dia baca? Doa kita baca doa apa? A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Tu doa kita baca. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Apa maksud dia? Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan jenis syaitan, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku dari munculnya tipu daya mereka. Hari tu saya dah cerita. Apabila seseorang kata Syekh Ibn Atta'illah. Ibn Atta' dalam pengarang kitab Hikam Ibn Atta' dia panggil. Dia ada hikam ada dua. Satu Hikam Ibn Madian, satu lagi Hikam Ibn Atta'illah. Ni pengarang ni duduk di Kahirah Mesir tu. Dia seorang ulama, seorang ahli sufi, seorang awliya. Jadi kata dia, setiap seseorang apabila ia bersiap-siap untuk ke tempat wuduk, maka bila dia sampai tempat wuduk, dia nak mulakan wuduk, maka datanglah syaitan itu mengerumuni dia sebagaimana lebah mengerumuni sarang lebah tu. Jadi kalau kita tengok, bila sebut lebah menghurung sarang lebah ni seekor ke 2 ekor ke? Ribu. Mungkin puluh ribu. Itulah rupa syaitan. Kepala dia nama Walhan. Walhan ni kepala syaitan yang datang meragukan, membisikkan was-was dalam ketika kita berwuduk tu. Kita pun heran. Tapi kalau kita wuduk dalam luar pada tandas, kita rasa lebih comfort. Kita pergi dekat kolam masjid tu ambil wuduk, senang ambil. Tapi kalau ambil dalam tandas rumah kita tu, macam-macam datangnya. Nombor 2 ni 2 kali basuh ke 3 kali ke boleh ke? 3 kali 4 kali ke? Boboh lah lebih sikit tak apa. Lebih pada 3 Nabi kata kamulah orang yang zalim. Sebab tu. Sebab apa? Sebab kamu kawan dengan syaitan dah membazir. Membazir tu saudara pada syaitan. Jadi sebab tu Nabi suruh baca doa. Maka kita baca doa. Doa minta perlindungan kepada Allah. Sebab yang boleh lindung kita daripada syaitan bisikan tu, was-was dia tu, Tuhan je. Tuhan yang boleh jaga kita. Tu tadi kita baca doa, kita istighfar, syahadah. Sebab kita nakkan high quality of wuduk. Kita nak high quality. Kalau kita kata superior, premium punya wuduk kita. Sebab wuduk itu menjamin untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau wuduk cincai, orang kata cak ayamnya, ambil lebih kurangnya, itu tak boleh mengeluarkan dosa. Jadi wuduk yang cukup istimewa, yang complete, ada SOP dia. Kita follow that SOP. Okey, itu yang pertama kita buat. So kita bagi cantik kita punya wuduk tu. Lepas tu, dah habis baca tu? Dah baca tu dah. Tak baca tangan lagi, baru baca doa baru ni. Bila nak ambil ustaz wuduk? Nantilah. Lepas tu bacalah doa satunya. Kita pun basuh kedua tapak tangan kita 3 kali. Kiri kanan tu. Gosok kiri kanan tu sambil disela-seli. Macam KKM duk mengajar apa ni? Doktor apa baba tu. Dia duk mengajar macam mana kata nak ambil WHO tu pun mengajar. Kat COVID ni basuh tangan sampai 20 saat. Sambil disela kan. Disela tu maknanya diselang-selikan dia tangan jari-jari tu. Itu dalam wuduk dah ajar dah. Cuma tak pakai sabun lah. Tak boleh dah kita berwuduk dengan sabun. Dengan air sabun. Sebab nak wuduk kena air apa? Air yang mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Kalau yang mustakmal tak sah. Buat sabun lagi lah. Tapi nak sabun ke apa dulu? Awal-awal tu sabun dulu. Nak selesai sabun ke apa kan, sabun dulu. Lepas tu baru mula basuh tangan. Bila basuh tapak tangan, dua tapak tangan, sampai mana had dia? Sampai pergelangan tangan kiri dan kanan kita. So kita selang-sela jari tu sambil membaca doa. Apa doa nak baca? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minal syu'mi wal halakah. Apa maksud dia?
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan keberuntungan dan keberkahan, serta aku berlindung kepadamu dari kesialan dan kebinasaan. Jadi celakalah, inilah halakah orang yang yang jahat daripada benda-benda perkara yang boleh membinasakan kita. Sebab tu bila kita doa, kita tengok kerana doa ni, satu minta mohon kebaikan, satu minta berlindung. Minta keuntungan, apa kebaikan kita dapat. Mana tangan kita itulah yang nak pegang segala-galanya. Kerana dengan sebab tangan tu mencelakakan kita. Tangan kita ni yang nak musnahkan, nak buat kerosakan. Sekarang ni, zaman sekarang, type atas handphone tu. Type fitnah orang, ambil look gambar ni, bubuh sini. Saja dia nak dajarnya orang dengan sebab tangan tu. Sebab tu kita kena minta ampun dengan Tuhan. Supaya tidak mendatangkan kerosakan, kebinasaan. Tidak jadi manusia yang sial. Itu. Jadi, ini bahagian pertama yang kita belajar tentang wuduk. So, niat boleh sebenarnya, tak masalah. Kita boleh niat pada mula lagi. Kita kekalkan niat. Tapi nak kekalkan niat tu kena hati-hati, kena tahu. Kalau tidak, kalau tak confident dah tu, tunggu masa nak ambil, masa nak sapu muka tu nanti kita niat. Sebab dalam mazhab Syafi'inya dia pada situ. Tapi sebenarnya boleh kita, tapi kena jaga niat tu. Tak boleh cakap. Ni dah niat dah tadi. Niat nak ambil wuduk ni. Mari member sembang. Assalamualaikum bang. Okey bang, hari ni macam mana? Covid sekarang ni. Itulah, sekarang ni nampak lega sikit lah. Cakap, putus niat terus. Sebab dia bila dia nak pergi, contohnya kan rukun niat ada 6 tu, rukun wuduk tu, nak pergi daripada yang pertama niat kepada yang kedua. Yang kedua, basuh muka. Yang kedua nak pergi ketiga kena niat. Sama dengan kita solat. Solat ada 13 rukun dalam solat. Jadi daripada rukun yang pertama, takbir tu, berdiri betul, takbir, kemudian baca Fatihah, baca surah. Daripada diri betul tu nak rokok tu, dia kena niat. Dia kena niat terokok. Tak niat macam mana dia tak sah tu. Tu kena niat. Habis rokok, dia nak i'tidal, dia kena niat. Dia niat nak i'tidal tu. Sebab tu di sembahyang tu dia kena perhati baik-baik. Daripada i'tidal tu nak turun kepada sujud pun dia kena niat nak sujud. Pasal itu rukun lain. Bila nak pindah satu rukun tu, dia kena niat. Dia kena niat tu pindah satu rukun kepada satu rukun yang lain tu. Sama dengan wuduk juga. Bila kita daripada rukun yang pertama, kedua, nak pergi kedua, tiga kena niat. Tiga ke empat kena niat. Kena niat ustaz no. Selama ni tak tahu pula. Bukan tak tahu, tak mengaji. Sebab duk bangga dengan dunia. Dunia yang macam taik tu. Megah sangatlah duk pikir, junjung kulu kilit sayang kat orang. Oh hebat aku ahli dunia. Atau orang-orang kolot macam ustaz tu, kolot. Cerita dunia pun tak ada, dia cerita akhirat je. Kita pula salah. Biasalah. Kena maki hamba orang ni dah jadi adat dah, asam garam dah. Dakwah ni. Ni ngaji ni pun orang katanya macam. Kan? Mana datang hadis pula. Mari Pak Wahabi tengok pula. Ni hadis dhaif. Ni hadis ni dhaif. Hadis dhaif pun hadis Nabi. Dia bukan nak buat hujah, ni nak beramal je. Kalau hadis dhaif tak salah mana, bacalah. Kita nak beramal macam ni. Banyak orang kata hadis dhaif, tapi dhaif boleh beramalan. Gitu. So jadi faham baik-baiklah. So jadi ada tiga malam ni, ada tiga. Pertama baca bismillah. Yang kedua baca doa berlindung. Kena hafal semua ni. Kalau yang lain tak boleh hafal, baca yang Melayu tu. Ya Allah, dah faham mana basuh tangan? Apa tujuan basuh tangan? Nak minta apa kat Tuhan masa basuh tangan tu? Lama lah ustaz. Tak, kalau dah faham cepat. Kita sekali lalu je. Kita dah tahu dah masa basuh tangan tu kita nak minta apa? Minta keberkahan, keberuntungan kepada Allah. Tangan tu, daripada tangan tu nak buat macam-macam. Nak bawa kereta pun dia, naik motor pun dia, nak makan pun dia, nak pegang barang pun dia, baca Quran pun dia. Semua segala-galanya tangan kita tu. Dan juga kita berlindung pada Allah daripada kesialan dan kebinasaan ni. Dah tahu dah, dah faham dah, dah hafal dah. Okey. Hari-hari buat, sehari berapa kali? 5 kali buat. Kalau tak boleh juga, tulis, nanti ambil ni tulis. Tulis, letak di dinding tempat wuduk tu. Nampak, baca kat situ hari-hari. Sampai dah boleh dah. Jadi semua boleh belajar. Anak, bini, semua boleh belajar kaedah ambil wuduk. Ikut macam mana fiqh tauhid tasawuf ni. Barulah betul cara kita mengambil wuduk tu. Ada sanad dia, ada wasilah dia, kita nak tuju ke mana ni. Rentamnya ambil wuduk tu kan. Okey, ini bahagian pertama. Nanti kita masuk bahagian kedua. Bahagian kedua macam mana pula nak sambung lagi malam ni insya-Allah. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Jadi selanjutnya berniat untuk menghilangkan hadas
guna mendapatkan keabsahan di dalam melaksanakan solat, untuk mendapatkan kelebihan dan kebaikan. Niat ini harus tetap dijaga sehingga ketika membasuh wajah, membasuh muka, dimulai dengan mengambil air untuk berkumur-kumur menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali. Jadi niat yang asal tadi itu kita kena jaga. Satu niat tu. Seperti tadi kita dah sebut, niat nanti bermula masa kita dalam mazhab Syafi'i ketika membasuh muka tu. Baik, kemudian proses berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni, tadi kita melakukan siwak. Siwak masa bila kita buat siwak? Siwak tu sebelum berkumur. Mula-mula basuh tangan. Lepas basuh tangan, kita siwak dulu. Lepas siwak, sunat lah. Dia dalam wuduk ni, dia ada benda-benda sunat. Banyak perkara sunat dalam wuduk ni. So, jadi salah satunya siwak. So, kita siwak dulu. Lepas siwak, barulah kita lakukan berkumur-kumur. Berkumur-kumur tu macam mana nak buat? Dia kena gagal, dia panggil gagal. Gagal ni mana kita ambil air tu, kita dongak tu, kita gitu sampai ke tekak tu. Takut ada makanan ke apa terlekat kat situ. Melainkan berpuasa. Berpuasa tu kena hati baik-baik. Berpuasa tu patut-patut je. Boleh. Berkumur tapi tak salah. Boleh siwak, boleh gosok gigi. Tapi jangan sampai ke tekak. Kena jaga baik-baik. Sikit-sikit cukup. Sekadar untuk nak gosok gigi, nak basuh tu dah. Itu cukup itu. Itu bagi yang ketika di bulan puasa macam sekarang ni kan. Kebetulan kita bulan puasa ni senang kita nak faham macam mana kita nak ambil, nak berkumur-kumur tu. Lepas tu kita baca doa tu. Doa ni sebenarnya ada dalam teks tu. Saya dah bagi sekali. Nanti boleh tulis lah. Jadi baca doa tu saya sebut tadi. Kalau ada susah dengan Arab tak nak pandai, ambil jalan yang Melayu tu. Tuhan pun faham kita ni jahil tak kerti. So yang kalau dalam tu nak ngapai tu, dalam tu ada Allahumma a'ini ala qiraati kitabika wa kasrati zakrilak wa kasrati zikrilak. Tak nampak huruf ni tak terang. So, jadi ya Allah, tolonglah aku agar aku membaca kitab-Mu dan memperbanyakkan zikir kepadamu. Di mana tempat berzikir? Pada lidah dan mulut. Kena ingat bila kita berkumur, apa ada dalam mulut kita? Ada gigi, ada lidah, ada anak tekak. Semua tu penting untuk mengeluarkan huruf hijaiyah ketika kita berzikir kepada Allah. Sama ada kita baca Quran. Jadi pada bahagian kumur ni juga penting. Sebab tu kita minta berdoa kepada Allah. Jadi kalau tak boleh baca tu pun kita faham dah yang kita niat, ya Allah, tolonglah aku. Sebab aku nak baca kitab-Mu ni dan banyakkan zikir kepada-Mu. Supaya ada kekuatan untuk aku berzikir kepada-Mu. Masa kumur tu. Jadi nak panjang nak sebutnya? Tak. Sekali lalu je. Kita dah faham dah. Masa kumur nak niat apa? Masa basuh tangan nak kata apa? Masa istinsyak nanti nak kata apa? Bila kita dah faham ni, dia tak susah dah. Cuma kalau malam ni pening nak tengok. Allah, banyaknya nak ngapai ni Ustaz. Mari tengok malam ni malah hafal. Tapi lepas setahun besok, kamu dah hafal semua dah? Alhamdulillah, dah ingat dah semua. Jadi, barulah jadi tok tasawuf. Kita ada batin dia wuduk tu. Maknanya kita minta kepada Allah tu. Bukan takat fiqh je. Doa lagi kita kepada Tuhan. Itu kelebihan bila kita belajar ilmu ni. Baik, selesai bab tu. Ada apa lagi masalah pada bahagian kumur? Berapa kali nak kumur? 3 kali kumur. Cukup dah 3 kali tu. Lepas gosok gigi tu. 3 kali kita kumur. Dah selesai dah bahagian kumur kita tu. Nak keluarkan segala kotoran-kotoran tu dalam mulut tu. Baik, kemudian ambil lagi air untuk hidung, istinsyak. Istinsyak kena buat ke Ustaz? Kena. COVID-19 pun benda Allah tu dia masuk duduk kat tekak tu. Lepas tu dia kena ambil dalam. Dia kena ambil dalam tekak. Dalam tekak tu orang cerita sakit tu, dia korek dalam tekak tu, dia scrap sikit dalam tekak tu sebab COVID akan duduk kat situ dulu sebelum dia pindah masuk ke dalam paru-paru. Maka bagi orang yang melakukan istinsyak, bila dia ambil air, dia sedut dalam hidung, jangan sedut sikit. Pedih lah. Benda tak pernah buat. Terkejutkan COVID ni kan, bercerita baru nak buat wuduk tu, baru nak ambil ikut kaedah syarak tu. Sedut betul-betul lah.
Bila kita sedut, air tu tak pergi ke mana. Dia akan naik sampai kat tekak tu. Kejap dia rasa nak kena keluar kahak tu. Dia tenang kahak yang duduk kat situ tu. So kahak tu akan keluar. Kalau ada benda melekat dalam tekak tu, dia akan tenang keluar begitu. Itu kelebihan istinsyak. Sangat banyak manfaat dia tu. Lepas tu orang yang istinsyak tak kena kesedung. Dia pergi bersin sebab dia tak buat. So dia kena lakukan istinsyak tu, kena lakukan ambil air dari hidung tu. Dia sedut, dia buang balik. Dia tak pergi ke mana, dia buang balik. Dia buang balik, kemudian di dalam tu, dia akan tendang turun bahagian ke tekak. Tekak tu, kita bagi tu, tu buang ke hak tu. Jadi setiap kali, ke 5 kali sehari kita buat macam tu, bersih tekak tu. Sebab apa? Istinsyak ni dia memelihara kita daripada kena penyakit tengkorak. Semalam kita dah sebut dah tentang siwak. Kelebihan siwak, dia protect kan, dia mengelakkan tengkorak kita tu daripada serangan virus dan sebagainya. Tu siwak. Sebab tu orang Islam, orang mukmin lah, kalau dia hati dia jaga sungguh, selamat dia. Kalau nak kena juga tu cerita lain lah. Ni kita cerita kalau takdir tak boleh buat apa dah. Macam mana jaga pun lah sampai masa tak boleh buat apa dah. Ini protection, mana kita buat dulu. Jaga keselamatan tu. So, dalam satu makasih syariah tu menjaga nyawa tu penting, wajib dah. Jadi kita buat supaya dia keluar yang kotor-kotoran dalam tekak kita tu. Sebab kita nak ngadap Tuhan ni. Baik, kemudian kita baca doa dia. Allahumma aujid li raihatal jannah wa anta anni radi. Apa dia? Ya Allah, berikanlah kepada aku bau syurga dan semoga engkau redha kepada aku. Minta kat Allah bau syurga. Allah, kalau dapat bau syurga tu dah masuk syurga dah lah. Macam orang mati kan. Selepas disoal dia dalam kubur, Mar Rabbuka. Dia jawab tu dah, Allahu Rabbi, kata dia. Kadang-kadang dengan sebab sepatah jawapan tu, Allah setuju, malaikat pun setuju. Lalu malaikat beritahu kat Allah, dia dah selamat daripada soalan dah. Maka Allah kata, wahai malaikatku, bukalah daripada salah satu daripada pintu-pintu syurga. Maka terbukalah pintu syurga tu. Salah satu daripada pintu. Pintu yang dibuka oleh Allah dalam kubur tu terus ke syurga. Maka apa jadi? Maka masuklah segala bau-bauan syurga ke dalam kubur tu. Maka duduklah si mayat tadi dalam bergembira. Tak sedar dah. Sedar-sedar kena bangkit di padang mahsyar dah. Pasal apa? Dia macam ditidurkan di dalam kubur tu. Sebab sedap sangat bau syurga tu sampai dia tak sedar diri dah. Tak sedar, tak khabar dah. Beza dengan yang tak dapat jawab. Yang kufur tu, maka Allah kata bukalah salah satu pintu dia, pintu neraka. Maka terbuka pintu neraka, maka masuklah segala ular, jengking, apa bala masuk dalam tu. Dengan panasnya, lava lah segala masuk duduk dalam kubur. Bayangkan duduk dalam kubur, benda tu semua ada kat kita. Na'udzubillah. Ni kita minta lagi kat Tuhan. Minta kat Tuhan. Supaya Allah bagi kepada kita bau. Dan kemudian supaya Allah redha kepada kita. Nampak amalan tu biasa je. Orang tengok macam kotor jijik kan. Tak. Kita tak usah tengok negatif selalunya. Kalau kita mengaji ni, kita tengok, kita faham macam mana Allah bagi. Kita akan suka benda ni. Kita akan suka benda ni. So jadi tak suka sebab kita tak reti. Kita tak tahu fadilat dia dan manfaat dia tu. Okey. Lepas pada tu, apa kita nak buat lagi? Itu masa sedut. Masa sedut tu baca doa tu. Kemudian masa ketika kita nak keluarkan pula air situ, kita baca lagi doa pula. Masa sedut tadi kita minta Allah berikan kita bau syurga. Dan semoga engkau redha kepada aku. Semasa kita nak keluar pula kahak tu, kita baca Allahumma inni a'udzubika min raihin nari wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau neraka dan dari keburukan negeri tempat tinggal kami sekarang, dunia ni. Masa sedut tadi minta bau syurga. Maknanya kita minta kebaikan. Kebaikan tu. Benar? Masa nak keluar tu kita minta Allah keluarkan, lindungkan kita, selamatkan kita daripada bau neraka. Maknanya kalau bau neraka tu duduk dari ahli neraka lah. Dan dari keburukan negeri tempat tinggal sekarang. Maknanya dari keburukan ketika kita berada di atas dunia ni. Ni cerita dia. Jadi kalau ni saya cerita kenapa macam mana kita nak buat lepas ni. Boleh tak kita buat? Kalau tak reti sangat, kalau dah tak tahu sangat nak kata apa, kita niat lain. Sama juga, ya Allah, bersihkan tempat aku ni, hidungku, mulutku daripada segala kufur maksiat.
kurniakanlah iman, Islam dan ihsan. Pun boleh. Kalau dah tak reti sangat nak sebut ustaz. Susah lah ustaz, apa gini kamu buat gini. Setiap tempat yang kena wuduk tu, kamu niat, ya Allah, sucikan daripada kufur maksiat. Ya, dan gantikanlah dengan iman, Islam, ihsan. Dah, khalas. Kalau dah tak boleh sangat. Yang penting ada doa kat situ setiap kali tempat kita berwuduk tu. Tu. Jadi ini kaedah dia. Jadi dari segi untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan berwuduk, sebab kita nak first class wuduk macam saya sebut tadi. Kita tak nak second, third class, kita nak nombor satu punya wuduk, first class. So kita praktis macam mana Rasulullah buat, ajar kita. Kita ikutlah, kita mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada wuduk kita buat tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya, mengambil air untuk membasuh muka. Ini bahagian penting lah. Bahagian penting sebab untuk berniat. Maka jadi cara kita nak berniat ni masa ambil wuduk tu, jangan niat dulu untuk saya aku mengangkat hadas wuduk tu. Biar air tu kena dulu pada muka tu. Kena sebahagian satu sugu muka tu, niat dah. Tak apa dah. Niat dah kat situ. Niat ni lintasan dalam hati. Niat nak berwuduk. Cara dia memanjang. Mana memanjang tu daripada atas dulu. Daripada atas, 12 tangan kita tu. Kadang-kadang kalau kita tempat yang ada kolah, yang ada telaga ke, kita tak boleh lah ambil macam tu. Melainkan 2 orang lah kena tolong kita. Kalau seorang kita, sebelah tangan je lah kita ambil. Sebelah tangan lagi pegang botol air kan. Macam tu. Jadi cara memanjang, dimulai dari permukaan dahi, pada dahi turun sampai ke hujung dagu. Kemudian juga melebar ke tepi pula. Cuma kena ingat masa tangan, masa kita duk sapu muka tu, tangan kita tu jangan terangkat. Kalau terangkat tangan, kita letak balik ke muka kita tu, dia jadi dah mustakmal dah air tu. Mustakmal terkena tempat yang belum kena lagi. Dah batal pula kita punya wuduk tu. So basuh sekali turun semua. Basuh habis yang kali yang pertama, ratakan. Okey. Masa nak ambil air baru tu, jangan terus ambil air tu sebab dalam tangan kita dah ada air mustakmal. Basuh sikit tangan tu. Kalau dalam kolah senang. Kolah celup je, selesai lah. Tapi kalau dalam pipe ni, lalu dulu, bagi lalu sekejap air tu. Buang dulu yang air mustakmal tu. Lepas tu, ambil yang air baru. Dia kena faham mustakmal mutlak ni. Macam tu. Lepas tu yang kedua pula. Macam yang sama yang pertama tadi basuh. Jangan sampai atas rambut tu tak payah. Yang tu bahagian kepala. Yang kawasan tubuh rambut tu. Tu kepala. Tu tak perlu, dia muka tu. Ujung dekat rambut, ujung bucu last dekat ujung rambut bawah. Sini bahagian kepala. Sampai tepi telinga tu. Sampai dekat anak telinga tu. Kawasan anak telinga tu kita punya bahagian muka kita. Sampai ke dagu. Sampai ke janggut. Maka diwajibkan untuk meresapkan air pada tempat tumbuhnya 4 jenis rambut. Kat muka ada 4 jenis rambut. Iaitu sepasang jambang. Dan alis. Dan juga kumis, misai. Serta kedua bulu mata. Bulu mata pun dikira kena air juga, bulu mata kita. Bulu mata. Bulu kenin. Alis kita. Jambang. Atau janggut. Tu. Ya, bulu mata. Kenin. Bulu mata. Bulu mata tu atau bulu mata tu. Kalau tak kena bulu mata tu tak sah. Kalau orang perempuan tu dia bubuh apa? Maskara. Apa benda ke panggil tu? Benda Allah tu. Nak bagi lentik bulu mata tu. Masa ambil wuduk, tak kena air kat situ. Tak sia-sia lah semayang. Tak sah lah semayang. Jadi kena hati-hati bab tu. Tu 4 jenis rambut tu, jenis bulu tu kena dibasuh, kena disampai air kat tempat dia. Kemudian, juga wajib hukumnya menembuskan air pada seluruh bahagian depan dari wajah. Kalau ada janggut yang nipis, bukan lebat lah. Lebat tak apa. Kalau lebat tu janggut, dia basuh lalu atas tu. Macam orang janggut tebal-tebal, macam janggut Arab, Pakistani, India ni, Hindustani, yang rambut janggut tebal-tebal tu. Kalau janggut Malayawi, Melayu punya janggut ni tak banyak lah. Jarang je Melayu janggut banyak. Janggut jangan jarang. Jarang kena rata. Kita kena air, bagi lalu celah-celah tu. Lalulah air celah tu. Masa air wuduk tu lalukan celah tu sikit. Bagi lalu gitu je. Tak payahlah belak sela-sela janggut. Kena tak kena. Kita kena bagi lalu, kita yakin dah. Cukup dah tu. Jadi, kemudian dia kata sini rambut bulu yang berada di atas janggut. Atas janggut kita ada bulu, ada bawah bibir tu. Bawah bibir kan ada bulu kan. Situ pun kena. Jadi maknanya kesimpulannya kena belaka.
bahagian muka tu. Pakai dua belah tangan tu, rata-ratakan air tu. Jangan sikit sangat ambil air, takut ada tempat air tak boleh lalu. Kalau tak ada janggut tak apa, kalau ada janggut kena lebih sikit air sebab nak ambil kena janggut tu sekali. Dah sapu tarik turun ke janggut bawah tu. Daripada atas tadi, lurus ke janggut tu muka tu. Urut sikit janggut tu. Bagi ratakan air tu. Kemudian air tu dituang atas janggut yang terurai dan jari jemari tu dimasukkan ke jalan sela-sela janggut tu. Kelebihan orang janggut ni lain. Janggut ni banyak manfaat dia. Sebab janggut. Kalau orang isteri kita lah sakit perut ke apa kan, guling-guling sakit perut, ambil janggut tu. Hujung janggut tu ada enzim. Ada enzim je janggut tu. Bagi dia orang isap tu apa? Hujung janggut tu. Jangan cabut janggut, tak jadi. Dia kena ambil janggut tu, janggut yang panjang, janggut pendek tak tahu lah nak ambil macam mana. Janggut punya jarang ni celah-celah tu. Ini kelebihan janggut. Jadi anak-anak pun boleh, tak payah makan ubat. Ambil yang hujung janggut bapak tu kemang-kemang dalam mulut tu. Itu dah ada manfaat janggut ni. Kalau di Pakistan tu, kalau nak jadi saksi nikah, wali nikah, kalau tak ada janggut, pakai tak nikah lah hari tu. Mesti kena ada janggut kalau mazhab dia orang tu. Kita ni tak apa lagi. Jadi sebab tu di importance, kepentingan. So bila dalam wuduk, janggut tu penting. Cara nak ambil supaya rata air tu sampai tempat situ. Okey, baik. Kemudian, dah habis tu maka bacalah doa. Masa ketika kita sedang basuh muka tu doa dia yang yang boleh kita kongsi malam ni kan. Allahumma bayyid wajhi binu ika yawma tab yaddu fihi wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma tas waddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari ketika engkau memutihkan seluruh wajah para awliyamu dengan cahayamu, dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan cahaya kegelapan ciptaanmu pada hari di mana semua wajah musuhmu menghitam. Maknanya nak cerita ketika dibangun di padang mahsyar besok, muka yang berwuduk ni berseri-seri. Nabi dapat kenal umat dia yang senangnya Nabi nak tengok cahaya tu. Cahaya yang ada pada wajah manusia tu. Cahaya tu berseri-seri. Cahaya wuduk. Sebab tu kalau orang nak cantik, tak payah pakai aku putih apa semua tu lah. Jaga wuduk je. Wuduk ni, cahaya dia orang tengok orang tahu. Orang tengok muka yang berwuduk, hati orang yang serabut tu, kalau dia melihat wajah orang yang berwuduk tu, hati dia jadi tenang. Cahaya tu cahaya Allah, nur tu. Nur wuduk tu. Sebab tu beza kalau kita masak ke, kita nak menulis buku ke, menulis kitab ke, nak baca apa, kita ambil wuduk dulu. Mesyuarat pun kena ada wuduk dulu. Mesyuarat jangan tak ambil wuduk, sekarang idea syaitan keluar. Dalam lingkup habis program yang kita nak buat tu. Kalau semua berwuduk tu, okey, insyaAllah. Mana kita duduk dalam wuduk, bukan dalam hadas. Ni mesyuarat duduk dalam hadas. Lepas tu idea mengarut-mengarutlah keluar. Baik, faham tak? Okey, so jadi itu. Jadi bahagian basuh muka ni bahagian sangat penting sebab kita nak cahaya yang terang benderang. Hebatlah wuduk lah kita baca mengaji ni memang seronok. Jadi sebab itulah kadang masa kita wuduk, kita boleh niat macam ni boleh. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Dosa mata aku. Kan kat muka tu ada apa? Ada mata, ada hidung, mulut tadi kita kumur lah. Minta Allah ampunkan dosa-dosa mata tu. Keluarkanlah ya Allah dosa-dosa mata aku ni berserta dengan air yang menitis ni. Sebab itulah dekat mana dosa kita jatuh, air yang terakhir sekali daripada titisan tempat wuduk kita. Jadi titisan terakhir tu dia akan bawa turun semua dosa-dosa tangan. Kalau mata ada bahagian mata. Tu. Jadi yang ni tak sia-sia. Jadi kalau orang yang dia kasih kepada Allah Rasul ni, dia sentiasa berwuduk tu, maknanya dia dosa dia sentiasa Tuhan ampunkan. Wuduk pun Tuhan ampun dosa. Semayang pun Tuhan ampun dosa dia. Jadi dia buat macam-macam ibadat. Jadi kalau kita faham dalam agama ni kan tempat-tempat yang untuk mendapat keampunan Tuhan ni tersangat banyak. Macam saya cakap lah. Bila tak ngaji ni, problem banyak lah. Kita nak selesai masalah kita. Mengaji pula tak ngaji macam ni. Mengaji jenis macam lain. Dengar ustaz duk ceramah depan tu. Meteor nak terjun ke bumi lah. 15 Ramadan macam-macam. Tafsiran. Dia pun sonok sangat buat gitu. Bukan nak jaga agama ni, nak jaga akidah aku sesat ramai ni. Patut kita fokus kat situ.
Kalau datang meteor ke apa, bala datang pun kita tak ada risau dah sangat pasal manusia kita ada didik dengan agama dah. Ni kita tak didik dengan akidah. Kita seronok nak cerita sejarah. Bila sejarah, banyak sangat sejarah ni. Sejarah bukan tak ada cerita sejarah. Dah melampau dah. Sejarah, ceritalah bab-bab ni. Ini yang penting kita nak pasak dalam iman dalam diri manusia tu supaya mereka ni faham. Benda ni nak buat ibadat, bukan main-main. Kan? Kalau duk cerita sangat, cerita duk tafsir, ni tak ada tafsir ni, kira tafsir ni ilmu tu dah bahagian lain dah tinggi dah punya tafsir ni. Dia dah lepas dari fardu ain. Tafsir tu dah masuk fardu kifayah dah. Ni datang saya ustaz dia ceramah pasal ni tafsir ni. Baca Quran pun tak faham lagi. Hukum hakam tu pun tak erti lagi. Dah kena menjadi tafsir pula. Ustaz tu nak seronok tafsir. Tafsir ni senang je, baca itu ayat tu, lepas tu habis dekat tu cerita lain-lain tu. Tapi bab hukum ni dia rumit. Dia nak kena ulas satu. Jadi malas orang nak hafal yang ni. Susah. Bab macam ni. Tapi tak apa. Kita terus ikut orang. Kita ikut macam mana cara mengaji. Yang mengaji macam ni. Mengaji lebih senang. Kita pun selesa. Kita rasa makin mengaji, kita rasa makin takut kepada Allah. Makin nak beramal macam mana yang Nabi ajar kita buat ni. Macam doa, ambil wuduk. Ni tak pernah buat. Seumur hidup. Begitu kan. So ini satu lagi. Pendekatan dalam wuduk, dalam bahagian basuh muka ni. Okey, ada lagi. Sekejap kita sambung lagi. Di bahagian ni tentang dah niat dah. Niat masa nak berwuduk tu. Kita niatlah nawaitu wuduk lillah ta'ala. Saja aku mengangkat hadas wuduk kerana Allah Ta'ala. Tu sapulah dua-dua bertangan tu ke muka, kena je, kita niat. Tadi lafaz. Nawaitu wuduan tu lafaz sunat. Bila kena air, niat dalam hati. Niat dalam hati. Niat dalam hati. Yang sebelum tu tadi, sunat-sunat sebelum berwuduk. Okey nah. Baik, mudah bolehlah faham tu, insya-Allah. Okey. Baik, alhamdulillah. Yang seterusnya iaitu membasuh dua tangan hingga ke siku. Jadi kita yang rukun yang seterusnya. Jadi bila kita basuh tangan, kanan dulu. Ambil air tu. Ambil air. Nak basuh daripada siku ke bawah ataupun daripada bawah ke atas. Jangan daripada siku lah. Daripada tangan dulu. Tangan tu, angkat tangan tu. Hulur bawah pek air tu. Sampai ke siku. Tapi ada lagi hikmah dia. Nabi suruh apa? Nabi suruh memanjangkan basuhan tu. Kalau mula-mula dengan tangan tu ada cincin, putar-putar cincin tu dulu. Supaya air lalu bawah cincin tu sampai tersentuh air pada jari kita tu. Jadi 3 kali basuh. Kemudian bila sampai ke lengan, sampai ke siku, jangan berhenti dekat siku. Naik lagi separuh. Mana dekat kita punya shadow kita tu, body kita dekat tangan tu, separuh tu sampai air kat situ. Sebab tempat tu nanti akan disinari oleh cahaya. Sebab tu Nabi sebut, panjangkan basuhan pada anggota wuduk. Sebab orang yang berbuat dikumpul kepada berbangkit hari kiamat besok, dengan cahaya cemerlang, nampak ke pangkal lengan tu. Pangkal lengan dia, pergelangan kaki dia, kaki pun sama juga nanti. Pada dahi dia, sebab bekas basuhan air wuduk tu. Tu Nabi sebut apa dalam hadis, siapa sahaja yang sanggup membasuh air sehingga ke pangkal lengan, hendaklah ia mengerjakannya. Itu kelebihan dia. Maknanya, jangan kita sia-siakan peluang kita atas dunia ni. Mati tak boleh buat dah. Boleh tengok dalam kubur tu, nampak orang atas dunia. Nak cakap tak boleh. Bang, basuh balik sikit. Dia dah mati dah. Tahu, tapi tak boleh buat apa dah. Masa tu, habis dah. Ni tengah duduk boleh bercakap ni, boleh lagi kita buat. Tu. Sebab apa tangan tu lah. Apa kita nak niat kat tangan tu nanti? Apa nak niat pula? Nak minta apa kat tangan tu? Bila basuh yang tangan kanan, kita baca ayat macam ni. Kita baca doa dia. Ni doa yang Arabnya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kita minta apa kat Allah? Ya Allah, berikan kepadaku kitab catatan amalku. Ini penting sangat-sangat lah. Sangat-sangat penting. Kitab catatan amalku melalui tangan kananku. Dan hisablah aku dengan ringan. Minta kat Tuhan tu. Kalau Allah nak hisab pun hisab ringan.
Jangan beratkan hisab kita tak sanggup nak tanggung. Jadi tangan kanan ni, kalau terima kitab amalan tangan kanan, insya-Allah dah jamin syurga dah tu. Tak ada risau dah, jangan risau dah, insya-Allah. Dah dapat benda tangan kanan tu. Kita minta pula kat Tuhan, supaya Allah bagi kita kebaikan kat situ. Lebih penting ni. Jadi kadang-kadang saya selalu buat gini, kadang-kadang bila kita basuh tangan tu, kita minta basuhan yang pertama, kita boleh macam ni, sambil-sambil tu. Ni tak salah nah. Asal doa je untuk kebaikan. Yang pertama kita minta, ya Allah, kau sucikanlah tanganku ini daripada segala kufur dan maksiat. Kufur, maksiat, menafik, fasik, zalim. Apa tanganku dah buat ni? Tangan kanan ni. Kau sucikanlah. Kemudian basuh yang kedua lagi. Ya Allah, kurniakanlah iman, Islam, ihsan kat tangan kananku. Yang ketiga, basuh. Ya Allah, kurniakanlah kitab, catatan amalku melalui tangan kananku. Boleh buat gitu? Melalui tangan kananku, kita niat macam tu. Dan hisablah aku dengan ringan. Boleh, tak salah. Yang penting doa. Kita nak doa apa masa tu? Doa masa wuduk mustajab. Doa masa wuduk. Jadi kalau tak ada wuduk, pergi berdoa cepat-cepat, ambil wuduk, doa. Dapat waktu mustajab doa tu. Allah bagi kat situ, Allah. Kalau kita dah belajar lepas ni, tak tinggal wuduk dah. Jangan tinggal wuduk dah. Saya tak suka. Kalau orang duk ikut saya, kawan saya tak suka kalau tak ada wuduk. Kalau datang mesyuarat ke apa, kamu ada wuduk tak? Pergi ambil wuduk dulu. Lepas tu kat kelang saya paksa ada budak, ambil wuduk. Masuk kelang jangan tak ada wuduk. Perempuan tak apa. Dia ada waktu uzur dia. Yang tak uzur ambil wuduk. Kita bayar di air tu semua. Kalau datang mesyuarat nak minta apa, ambil wuduk dulu. Wuduk tak apa, kita tanggung air tu. Kalau kita dah tahu wuduk tu, kita tak tinggal wuduk dah. Siang malam tu melainkan, kok jatuh wuduk, kok ketika bersama dengan isteri ke, ataupun ketika qada hajat ke, dah. Waktu lain, wuduk. Tu selesai. Waktu lain wuduk. Duduk saja, wuduk. Jadi bila kita wuduk tu jaga. Last kali badan kita, dia faham dah. Kita nak wuduk tu, dia tak ada, dia tak rasa nak kentut ke, nak apa, tak ada benda tu. Semua. Tu, okey. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, tangan kiri pula. Kita boleh buat benda yang sama tadi. Tangan kiri. Macam saya sebutkan tadi. Tadi kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min warai zuhri. Kita baca doa ni. Apa sebut? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Jangan sampai engkau memberikan kitab catatan amalku melalui tangan kiriku. Atau dari arah belakang punggungku. Bahaya nah, sebab kitab amal ni nanti Allah bagi kod belakang punggung kita tu. Kod belakang ataupun kod tangan kiri. Yang ni kita takut sekali kan. Kalau Allah bagi macam tu, masalah lah. Kita minta berlindung pada Tuhan. Supaya jangan melekat bawa kita amal kita tu dibagi kat tangan kiri kita. Amalan baik ni. Bukan amalan jahat, amalan baik. Amalan baik kita dibagi tangan kiri, hancur. Jadi kita biarlah tangan kiri itu dia menerima kitab amal kejahatan kita, tangan kiri. Tangan kanan terima amalan kebaikan. So itu boleh. Kalau nak ikut yang saya kata tadi pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting berdoa. Berdoa lah, kita berdoa. Jadi kita nak faham doa apa kita nak minta. Yang pertama, basuh tangan kiri, kita minta Allah sucikan tangan. Buat tangan kita ni jahat. Buat benda kufur maksiat. Okey, kita minta Allah suci yang pertama. Yang kedua, minta Allah guna iman, Islam, ihsan. Yang ketiga, minta Allah pelihara tangan kiri. Jangan terima amalan catatan amal kebajikan kita. Kebajikan jangan. Kanan terima, kiri tak payah. Kiri terima amalan jahat tak apa. Tu doa tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana rasa ni? Susah tak? Bukan susah, kita rasa nikmat. Bila kita dapat beramal macam ni, kita rasa satu nikmat Tuhan bagi kat kita. Selama ni Allah tak dah bagi, tapi Allah kurung kita dalam rumah, Allah nak bagi kat kita nikmat yang amat besar ni. Jadi bila kita boleh hidupkan wuduk ni, berarti kita telah menghidupkan cahaya di diri kita. Maknanya kita dah pasang lilin kat tubuh badan kita, kita pasang torchlight kat tubuh badan kita dah. Cahaya ni pula hebat dia, dia sampai ke langit tu. Dia naik, semua kita tak nampak. Sebab tu, kalau tidak macam mana kita nak semayang? Sebab solat tu, as-solatun mi'raj. Semayang tu mi'raj. Naik sampai ke langit dah semayang kita tu.
Tu tak cerita cahaya semayang pula lagi macam mana. Ni bercerita cahaya wuduk. Kan? Cahaya wuduk pun dah hebat dah. Cahaya solat pula macam mana? Jadi itulah bila kita mengaji ni kita rasa itulah budak telefon saya kan. Allah kata kena ngaji Ustaz noh. Barulah nampak, walaupun tak banyak nampak kan. Saya sebenarnya pun bukan ada kuasa pun. Ni lah pun yang mampu. Kalau tak sempurna pun, kuliah ni pun orang nak marah pun marahlah. Orang nak kata apa, katalah. Nak kata bodoh, bingung pun katalah. Kita terima belaka. Kita tak pandai. Jadi saya kena susun balik benda ni. Dulu-dulu nak ngajar benda ni, tapi orang budak-budak tak nak ngaji. Lari sana lari sini kan. Saya dulu ngadak tok guru. Kena maki hamun ke katok ke apa tok guru buat, kita redha ya. Pasal kita rasa kita jahil. Kita nakkan ilmu. Rupanya, bila sampai zaman sekarang ni setengah mati. Tak macam dulu. Nak mengajar ni, Allah, lari anak murid pakat lari. Kita ni, duk jenuh mencari, kejar sana, jenuh menelpon. Saya rasa jarang lah anak budak telefon ustaz, kita buat kuliah macam ni. Kadang-kadang hak telefon tu pun, hak telefon nak buat kuliah kita pun setujulah tarikh nak buat kuliah tu. Kita pergi dia lebuh tak ke mana pula. Asal dia nak buat. Tu dia punya teruknya. Kita dah jauh start kereta ni. Kuala Kangsar KL kan dekat. Sampai-sampai adalah 20 orang. Padahal yang janji 450 orang. Lepas tu kita balik, ustaz bila nak buat kuliah lagi? Ambil ayat power. Bila nak buat kuliah lagi? Aku datang kamu lari. Aku tak datang kamu cari. Allah kata macam mana dah manusia rupa ni. Macam ni pun ada passion macam ni. So kita janganlah lepas ni jadi macam tu. Tapi hari ni alhamdulillah, walaupun kita duduk dalam rumah, Allah hantar ilmu kat kita. Sayang tak Tuhan kat kita. Duduk dalam rumah, tapi ilmu sampai kat kita. Hebatnya Tuhan. Bukan saya hebat, Allah yang hebat. Kita apa ada, kita apa pun tak ada. Tak apalah kamu tak nak pergi mengaji, tak apa. Aku kurung kamu. Aku suruh hamba Allah tu cakap. Cakaplah, kita pun kena bercakap. Bagilah apa yang sepatut bagi. Kita kongsi ilmu ni. Faham tak? So jadi kita minta doa kat Allah tangan kiri tadi. Jangan sampai engkau memberi kitab catatan amalku. Baik tu. Di tangan kiri ku. Atau bagi kat belakang tu Allah. Na'udzubillah. Cukup kita takut. Jadi itulah yang bahagian basuh tangan. Jadi kita boleh buatlah kaedah kafiat-kafiat yang saya sebutkan tadi tu. Boleh berlaku. Benda ni sunat. Benda ni bukan wajib. Sunat tapi fadilat dia banyak. So cara tak langsung bila kita fokus. Kita ambil wuduk tu kita fokus. Kita tak boleh layu sangat. Sebab kita nak niat tu. Nak minta doa tu. Masa ambil basuh tangan tu. Nak tengok lagi tangan air sampai ke tidak. Takut kena terlindung, tertutup dengan gam, getah ke dakwat ke apa lagi kat tangan tu, nak tengok sama. Tapi dah hari-hari tu buat, dia faham tu insyaAllah. Baik, mudah-mudahan berkat. Wallahualam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dah habis dengar yang tadi punya? Tak sempat Ustaz, dah lebuh. Pergi ke mana? Tidur. Tak apalah. Tidurlah, rehat dah. Nanti bangun nanti, boleh dengar balik. Tak ada paksa-paksa. Mengaji pun tak ada paksa. Kita mengaji ni, mengaji, nampak pun mengaji. Pasal kita mengaji ni special sikit. Boleh dengar, boleh tengok. Tapi kalau siapa yang minat agama tu, dia follow lah. Live sikit malam ni lah kan. Live ni lain macam sikit live ni. Baik, seterusnya kita pergi bahagian rambut. Ni rambut pula. Macam mana kita nak basuh rambut? Kemudian kita usap rambut dengan rata. Caranya macam mana rambut ni? Kita basuh kedua tapak tangan dulu. Dua belah tapak tangan. Lalu, bukan satu tangan ke Ustaz? Letak atas ubun-ubun. Yang tu bukan kelas A. Yang kita nak mengaji malam ni kelas A. Wuduk kelas A. Faham? Apa dia wuduk kelas A? Ni nak tunjuk ni. Lalu, kedua tapak tangan itu kita tarik. Dah kena air ni dua belah ni. Pipe tu kita buka. Basuh dua tangan tu. Kena air. Kita temukan jari kita di ujung tu. Nanti tengok gambar tu. Ujung jari tu temu tak atas rambut tu. Tak atas rambut. Kepala kita tu. Bahagian depan. Kemudian tarik dua belah tu ke belakang. Tangan dua belah tangan tu lalu atas kepala. Lalu atas kepala sampai kat tengkok. Lepas tu, tarik naik balik ke depan. Tarik naik balik sampai tempat yang kita mula tadi. Ambil lagi air. Buat lagi. 3 kali. Untuk apa itu? Maknanya, air yang kita sapu tadi tu, semua tempat yang kena tadi akan keluar cahaya di akhirat besok. Kalau kita ambil sebelah tangan, kita letak tang cupui yang kat ubun-ubun tu, sikit air ujung tu rambut tu, situ yang nanti keluar cahaya. Tempat lain tak keluar cahaya. Cerita dia nur.
So kita basuh semualah. Basuh semua rambut tu. Oh ustaz, ada minyak rambut tadi pakai. Minyak rambut kena jaga baik-baik. Bukan sebenarnya air tu bukan nakkan minyak, nakkan ujung rambut, nakkan dalam pangkai rambut tu. Jangan nak kena air atas rambut. Kalau rambut tebal nah, dia nak kena di bahagian umbi rambut tu, belah bawah tu. Situ. Tapi kalau kita tarik tangan macam tadi, 12 tangan tu, tangan sampai ke belakang tengkok tu, tarik balik depan, insya-Allah air akan sampai ke bahagian ubun-ubun kita, sampai bahagian kepala tu. Akar-akar rambut tu, umbi rambut sampai ke situ. Sambil kita membaca doa. Doa dia Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta arshika yawma illa zilluk. Bacalah kan. Doa tu. Baca doa tu untuk apa baca doa tu? Doa nak minta kat Tuhan lah ni. Minta apa kat Tuhan? Ya Allah, tolonglah aku dengan rahmat-Mu. Turunkanlah berkat-Mu. Turunkanlah berkat-Mu kepadaku. Lindungilah aku di bawah arasy-Mu. Kepala tu. Pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan-Mu. Maknanya di padang mahsyar nanti, di hari akhirat nanti, mana kepala yang kita minta tu kan supaya Allah naungkan kita tu. Kepala ni bagi atas sekali nah, bagi atas sekali. So tempat kepala ni akan berdepan dengan naungan arasy tu. Sebab di akhirat besok, awan yang menutupi, yang melindung, yang daripada cahaya matahari yang kata sejengkai atas kepala tu. Lindung di bawah arasy. Jadi kita minta kepada Tuhan. Kepala kita tu. Sebab tu kita tutup semua tu, minta supaya Allah kurniakan kemuliaan kat kita, rahmat dia tu di akhirat besok. Jadi kan tengok ulama' lah. Ni saya ambil dari kitab Al-Ihya Ulumuddin disusun oleh ulama' Imam Ghazali ni. Sangat menarik, sangat cantik. Macam mana doa-doa yang kita boleh baca tu sambil-sambil kita berwuduk. So bila kita berwuduk kaedah macam ni, kita start fokus dah. Baik, nak peringat satu benda. Masa basuh rambut, lepas basuh rambut, jangan tangan tu pergi basuh telinga. Ada saya duk tengok orang ambil wuduk dalam TV memang dia tunjuk. Aduh, ni power Wahabi ke ajaran kaum mana pula ajar ni. Lepas basuh rambut, nanti kamu boleh jumpa macam-macam tengok dia orang rambut dalam TV Hijrah TV 9 saya tengok. Tu saya tegur lah, tak tahu saya kata. Beritahu kat penerbit tu salah tu ambil wuduk lagu tu. Sebab bila dia basuh kepala, dia basuh kepala tu satu bahagian rukun tau. Lepas tu dia pindah air tu kepala ke telinga. Bila dia pindah tu, dia pindah air mustakmal. Buh kat telinga tu. Dia pindah tu air mustakmal dah. Ni kalau tak mengaji, ni kalau jenis ikut, yang jenis tak ikut mazhab ni, dia mereka sendiri. Banyak kalau kita pergi Mekah tengok pokok jenis Wahab ni, banyak dia guna ambil wuduk macam tu. Jangan ikut yang tu. Tu salah tu. Dia jangan, tak boleh. Dia asingkan kepada. Jangan nak kita ambil sekali. Hak telinga tu, hak rambut pergi ke telinga tu. Banyak dia orang buat dalam TV tu. Apa tujuan masuk dalam TV? Nak cerita kat rakyat, ahli sunnah wal jemaah ni. Kami pun ahli sunnah juga, tapi jemaah tak ada ahli sunnah. Tengok ambil wuduk macam mana. Ni cara dia. Kata guru kami, Usaimin. Kata guru kami, Albani. Ni. Cara wuduk macam ni. Mereka yang pokok-pokok ni. Dia pun ni bukan ikut mazhab. So hati-hati faham ni, hati-hati baik. Okey. Kemudian habis dah rambut. Selesai, khalas. Seterusnya, telinga pula nak habis dah ni. Selanjutnya, mengusap bahagian luar dan dalam telinga. Air lain air baru. Ambil air baru. Masing-masing sebanyak 3 kali. Bukan sekali 3 kali juga. Jangan berlebih. Kena ambil air baru. Kerana iaitu jari telunjuk kita tu tak di tepi ujung tepi telinga tu, dalam telinga tu, ibu jari kita bawah di luar telinga tu. Masa kita cuci telinga tu kan, dia naik pelan-pelan ke atas tu. Sampai ke atas. Daripada bawah naik ke atas dua-dua kaki kanan tu. Sebab dia ada kaifiat dia tu. Ada kelebihan dia orang yang ambil ni. Yang ambil wuduk macam ni. Segi sains. Saya tak cakap pasal segi sains lagi. Kita cakap pasal segi syarak dulu. Jadi digunakan untuk bersih bahagian dalam lubang telinga. Dan sekitarnya sambil menggerakkan ibu jari daripada bawah ke atas. Jangan batas bawah daripada bawah ke atas. Itu cara dia. Serta mengulangi sebanyak 3 kali seraya membaca doa ini. Sambil baca doa ni. Doa apa nak baca ni? Allahumma ja'alni
minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kita tengok baik. Doa ni. Ya Allah, masukkanlah daku dalam golongan mereka yang mendengar perkataan, yang mendengar kalam Tuhan ni, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Ya Allah, jadikanlah aku mendengar seruan para penyeru ke jalan syurga-Mu bersama orang-orang yang sangat berbakti. Tengok ayat doa dia tu, hebat Jadi pada apa? Supaya telinga kita tidak buat maksiat. Supaya telinga kita telinga yang beriman. Telinga yang buat maksiat ni telinga yang ada kufur dan maksiat. Dia suka dengar benda-benda haram, benda-benda makruh, benda-benda maksiat. Macam tu lah saya kata kemarin, masalah muzik. Suka. Telinga tu cukup seronok dengar lagu. Sedangkan lagu tu kata-kata cinta, kata-kata yang memuja-muji manusia. Bukan memuji Tuhan, duk jadi syirik kat situ. Tapi kalau telinga tu kita jaga, kalau boleh, jangan masukkan benda-benda maksiat macam tu dalam telinga kita. Muzik ni bahaya dia sampai ke hati tu. Tu hati jadi gelap. Duk dengar muzik ni. Tak boleh. Kan tak bagi. Tak boleh. Dia jadi merosakkan kita. Memang kita boring lah boleh tengok lagu. Memang boleh dengar lagu. Tapi dia berkesan pada hati. Dia jenis frekuensi. Frekuensi ni dia bukan hilang tu. Yang kita cakap ni, kalau tak rakam pun dia ada. Dia terapung ni. Dalam gelombang. Dia hidup dalam tu. Dia hidup kat situ. Esok malaikat kutip apa yang kita cakap tu. So, lagu macam tu juga. Dia gelombang. Gelombang ni ada yang jahat, ada yang baik. Macam makanan kita nak makan. Pilih makanan yang high frequency. Yang megahertz dia tinggi. Contohnya macam madu lebah. Kenapa madu lebah disebut dalam Quran? Sebab megahertz dia tak boleh nak challenge. Kalau bacaan dia megahertz dia sampai 250 megahertz. Tinggi. Sayur-sayur yang fresh. 150, 160, 170. Tengok jenis sayur. Dia tinggi gelombang frekuensi makanan tu. Jadi sama juga bila kita benda maksiat, dia gelombang. Gelombang tu akan masuk dalam hati kita tu. Dah lah hati tu benak. Degil. Kau degil lagi. Masuk muzik ni. Muzik satu hal lah. Muzik tu kan layanan syaitan. Kan? Dengar pula seruling. Kan? Seruling bambu lah itu ini kan. Seruling tu dah muazzin bagi syaitan. Kita dengar tahu tapi nak buat juga. Pasal boring. Itu makin lama teruk lah. Kita dah lah iman nipis sangat. Campur dengan benda-benda jahat macam tu lagi dah teruk. Jadi telinga tu kena protect. Kena jaga telinga tu. Biar dia dengar benda yang baik saja. Dengar bacaan Quran. Paling tidak pun tadi dia zikir. Lebih baik diam daripada dia bawa benda-benda jahat macam itu masuk. Okey, habis. Khalas. Bab tu. Dulu tinggal selesai dah. So, yang seterusnya tengkok. Tengkok kena basuh ke Ustaz? Kena. Kamu tak buat kan? Saya jarang lah. Kalau bukanlah kata kita buat, kita duk tengok perhati orang. Tapi saya rasanya kalau tempat wuduk tu, sangat jarang kalau orang nak basuh tengkok. Sedangkan tengkok tu, kena basuh. Sebab apa? Kena bubuh air kat tengkok. Sebab dia, apa kata Nabi? Mengusap tengkok ketika berwuduk itu, akan menyelamatkan manusia dari belenggu api neraka pada hari berbangkit kelak. Malaikat ni, dia rantai, malaikat Zabaniah ni, dia berantai di tengkok manusia, dia heret tu. Di padang mahsyar besok. Jadi kita protect, kita jaga tengkok kita tu. Ambil sekali lalu je air. Kan tak banyak. 3 kali. Buh air kat tengkok tu je. Cukup dah dekat tu. Sampai kita niat minta Allah pelihara daripada dirantai oleh malaikat Zabaniah tengkok kita tu. Seret ke neraka tu. Benda-benda jenis orang tak suka buat. Dia nak mudah. Kau mudah. Dia mudah je. Tak ada hadis lah, tak ada nas lah. Padahal yang tulis ni, ulama' yang hidup 1200 tahun sudah. Dekat dengan Anak Nuh. Dekat dengan imam-imam. Dekat dengan Nabi tu. Kita ni jauh. Tikai dia orang pula. Tulis hadis palsu lah macam-macam. Bang, kamu ingat ulama-ulama ahlillah tu dia nak tulis hadis palsu kan? Dia nak tipu kita ke? Cuba fikir baik-baik. Mereka ni kasih kat kita. Dia sayang kat kita lah. Dia tulis. Dia susun balik ni. Ini semua daripada Nabi. Dia susun balik. Supaya kita ni mudah boleh beramal. Ulama' dulu tu dia punya kasih kat kita. Dia nak ke semua yang mana ikut ni nak masuk syurga semua. Neraka ni bukan main-main. Pok-pok tu datang ni pula dia pangkah macam-macam. Sailang sana, sailang sini. Tak betul. Kan? Apa kita buat semua tak betul. Tu basuh tengkok tu. Okey, baik. Jadi cukuplah di tengah malam. Satu lagi slide untuk live malam ni insya-Allah. Jadi saya sambung lagi, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah pada sidang pendengar, sidang ahli-ahli, sahabat-sahabat kita yang sedang
apa ni belajar kan. Macam mana dah sampai peringkat ni? Nampak tak kita nak pergi kepada wuduk yang kelas A, yang premium punya wuduk. Bukan apa, biar terbaik. Nabi suka kalau kita mengikut wuduk yang terbaik macam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, ini yang terakhir, iaitu bahagian membasuh kedua kaki. Baik, mana bahagian kaki nak basuh daripada mana dulu? Nak curah air dekat perut betih dulu kan sampai ke bawah atau daripada bawah dulu? Mestilah pada bawah dulu. Kan? Angkat kaki sikit. Daripada ujung jari tu. Start pada ujung jari. Cucur air kat situ. Cucur air kat situ ataupun tadah bawah paip tu. Daripada ujung jari tu gosok-gosok sela-sela jari tu. Kan? Sela pelan-pelan sampai atas dia buku dali. Itu hak dia. Tapi Nabi suruh panjangkan wuduk. Mana naik sampai perut betih tu. Sebab tempat tu akan bercahaya. Akan bercahaya. Ini cerita cahaya sini. Tapi kalau Nabi sebut, kalau orang yang menyempurnakan wuduk tu, cahaya tu yang keluar nanti, bukan setakat tempat yang kena wuduk. Malahan seluruh tubuh badan tu akan keluar wuduk. Macam itu. Cahaya wuduk tu. Kalau yang sempurna. Jadi maknanya bila berjalan pada mahsyar besok dia bangkit, cahaya tu keluar. Dalam kubur pun dia bercahaya dah. Sebab cahaya wuduk tu tadi akan menerangi dalam kubur dia tu. Tu kena ada wuduk selalu. Jangan nak wuduk ingat nak semayang je. Tak. Jangan salah faham macam tu. Jadi kita kena ambil, kita kena peka, kita kena raikan wuduk tu. Raikan wuduk tu. Biar kita menanggung dia duduk kat kita. Kita berjalan ke mana kita buat wuduk. Dan wuduk tu akan beritahu kat Tuhan. Dia akan minta ampun kat Tuhan. Ni, ya Allah, Tuhanku, engkau ampunkan dosa fulan ni. Sebab dia meraikan aku, dia sentiasa menjaga wuduk, jaga aku ni. Wuduk tu macam mana benda dia? Makhluk ke apakah? Ya, dia makhluk lah. Tapi dia dah sebagai wasilah penghubung antara kita dengan Tuhan. Tu kelebihan. Kalau kita dah tahu dia doa kat kita, Allah, senang-senanglah kita dapat keampunan. Sebab apa? Kita jaga wuduk. Sentiasa berwuduk. Dan dia sentiasa minta ampun. Kalau sepanjang hari tu, bayangkan dia dari pagi sampai ke malam duduk dalam wuduk. Allah. Boleh tak buat macam tu lepas ni? Jawab boleh nah. Jangan jawab tak boleh. Dia jawab insya-Allah tu nak mengelat. Insya-Allah tak boleh banyak. Jawab insya-Allah boleh. Macam tu. Insya-Allah boleh. Mana buat? Meraihkan wuduk tu duduk kat kita. So kita bacalah doa. Lepas kaki tu. Kalau macam yang saya ajar tadi, boleh juga kalau tak ingat yang ni. Yang kita dah hafal senang apa kan? Ya Allah, sucikanlah kakiku ni daripada segala kufur, maksiat. Dia bawa berjalan pergi mana? Banyak kaki kanan ni. Suci dulu. Ya Allah, kurniakanlah iman Islam ihsan kat kaki kanan aku ni. Ya Allah, tetapkanlah ia di atas siratal mustaqim. Jangan tergelincir ya Allah. Kaki kanan ni luruskan dia. Tetapkan dia ya Allah. Tu macam tu. Ataupun kita baca doa ni. Allahumma sabbit qadami ala sirati yaw matazillul aqdamu finnar. Ni tengok dalam ni nanti. Tengok dalam ni ada. Allahumma sabbit qadami ala sirati yaw matazillul aqdamu finnar. Macam doa tu. Apa sebut dia? Ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku di atas jambatan neraka, siratal mustaqim, jambatan tu. Pada hari ketika banyak telapak kaki tergelincir di dalamnya. Ketika di atas siratan nak lintas tu nanti, kita minta sekarang ni minta, bukan besok minta, bukan di padang mahsyar minta, sekarang kena minta siap-siap kat Tuhan. Supaya ketika hari orang berjalan sirat ni, dia ada 7 checkpoint sirat tu. Panjang dia, kecil dia ni, kira rambut tu belah 7. Nak pijak macam mana? Dia bergantung kepada iman orang. Kalau iman orang tu tinggi, dia nampak sirat tu selebar-lebar jalannya. So dia lintas macam mana kilat yang menyambar. Ada yang melihat, yang melintahnya macam burung terbang. Ada yang melintahnya macam kuda yang berlari. Ada yang melintahnya seperti seorang lelaki yang berlari. Nampak luas jalan tu. Sampai checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Dia akan check balik kat sana. Nak lepas tu. Lepas hisap tu. Allah. Tu yang kita takut sekali tu. Kita lepas tak lepas. Jadi sebab tu kita berdoa hari ni, sekarang ni, setiap kali kita berwuduk, kita dah buat preparation awal dah. Kita minta kat Tuhan. Supaya Allah pelihara tapak kaki dia jangan tergelincir. Tu kaki kanan. Dah basuh, dah elok bersih dah. Kali pertama, kali kedua,
Kali ketiga basuh elok kaki tu. Kena jaga elok kaki. Tengok tempat-tempat takut tu kena gam ke. Tak tahulah tapak kaki tu ni pijak macam. Lepas tu okey, beralih pada kaki yang kiri pula. Basuh kaki kiri. Basuhlah macam tadi juga. Macam sama juga kaedah basuhan itu. Kemudian bacalah doa. Kan? Kita mintalah doa kat Tuhan. Nak baca doa apa pula? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami anis sirati yaw matazillu aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Berlindung apa? Berlindung jangan sampai telapak kakiku tergelincir dari jabatan neraka, dari siratal mustaqim. Ketika banyak tapak kaki orang munafik tergelincir di dalamnya. Bahaya ke? Jaga minta kaki kiri pula. Tadi kaki kanan minta dah. Kaki kiri pun minta juga. Tu. Jadi kita nak doa lain tu boleh. Nak doa hal lain tu boleh. Minta, ya Allah janganlah kau bagi kaki aku ni berada di tempat-tempat maksiat. Boleh belaka masa ketika tu. Jangan duk risau. Minta lah. Doa ni boleh. Nak tambah lagi pun tambah lah. Kalau larat tambah. Kan? Lepas tu saya rasa suka kita minta. Supaya jangan duduk atas kufur maksiat tu. Yang tu paling takut tu. Bila dia beriman kepada Allah kaki tu, dia comel dah. Tak apa dah. Dia beriman, dia insya-Allah Allah akan jaga. Sebab iman ada kat situ. Iman tu letak kat ada. Bukan letak, ada di tapak di kaki kita tu iman. So bila ada iman di kaki, kaki jadi elok, kaki jadi kaki yang soleh, tidak jadi kaki yang munafik, jadi yang fasik kaki tu. Sama juga dengan tangan, mata, telinga, semua. Semua tempat kita kalau iman ada kat situ je, insya-Allah. So yang ni yang kita baca malam ni yang berkaitan dengan kaedah-kaedah dia. Kita dah belajar fiqh, belajar tauhid macam mana nak minta kepada Tuhan, nak jaga akhlak kita tu, adab. Tak tahu kita nak bersihkan segala sifat-sifat yang keji, yang kotor tu. So dengan cara dia, dengan berwuduk, dengan menyempurnakan wuduk tu, maka dapatlah benda yang the best practice. Kita nak dapatkan wuduk yang terbaik. Macam mana? Inilah cara dia. Kan? Cara dia dengan wuduk yang terbaik. Jadi kita praktis betul-betul, buat betul-betul elok macam mana yang Nabi suruh, yang Nabi ajar kita, kan. Tak adalah kita jadi merayau. Maka lepas ni nak beramal ibadat pun, nak ambil wuduk pun rasa tak malu dah. Tidak rasa segan benar nak jaga wuduk. Kan? Cuba tengok orang jaga wuduk. Kan tak ada. So kita tak nak masuk kategori tu kah? Kamu semua tak nak masuk ke kategori orang jaga wuduk? Orang jaga wuduk ni dia jaga agama. Orang tak jaga wuduk dia tak jaga agama. Sebab apa? Agama wuduk yang kecil tak boleh jaga. Nak jaga agama macam mana? Wuduk pun tak boleh nak jaga. Cerita sembangnya nak jaga agama macam mana? Belajar dulu. Latih diri dulu. Jaga wuduk tu dulu. Allah, seksa Ustaz nah. Tak. Saya budak mana yang duduk dengan saya main paksa. Kamu nak berjalan saya betul-betul. Batal lagi berhenti tu dekat anak dah ambil wuduk dulu. Kita berkawan biar kawan dengan ahli yang ada berwuduk. Sebab dia ada nur. Kita kawan dengan orang ada nur. Tahu untung, ni duduk kawan dengan orang ada hadas je. Duduk tanggung hadas tu. Walaupun nampak hebat, tapi adalah hadas. Buat apa? Kau perempuan. Perempuan tak apalah. Dia ada waktu period dia. Macam mana? Itu Allah yang tentukan. Ni orang lelaki. Kamu ada uzur ke? Kamu datang haid ke? Ni Ekal. Azwan. Wan. Mana CD? Ada selalu uzur tak? Datang period ke? Mana Ustaz? Saya lelaki Ustaz. Lelaki. Rijal lagi. Ya Allah. Jaga wuduk. Sampai doa ke Allah. Matikanlah aku ya Allah. Ketika aku dalam wuduk. Minta macam tu. Bukan senang nak mati dalam wuduk ni. Melainkan orang jaga wuduk yang boleh mati dalam wuduk. Bila wuduk tak jaga, mati tak tahu macam mana. Dia dah ambil berat bab-bab macam ni lah. Okay, last kali. But not least. Apabila selesai dah urutan, maka tertiblah. Bila selesai tu, maka urutan pelaksanaan wuduk pun telah kita selesaikan. Maka kita pun berdoa lah kepada Allah. Doa yang kita baca selalu. Doa lepas kita berwuduk tu. Ingat tak baca doa tu. Doa wuduk pun jarang-jarang baca Ustaz. Saya ni bukan malas Ustaz. Tak reti Ustaz kalau dah orang ajar macam ni, rasa insya-Allah saya akan jadi orang yang paling kuat sekali jaga wuduk. Azam macam tu. Saya lah paling gembira sekali kalau kamu boleh jaga wuduk. Saya lah orang paling gembira sebab saya ngajar kamu. So jadi bila kamu berwuduk, kamu latih diri kamu berwuduk,
maka syukur kepada Allah. Pahala saya pun dapat sikit lah pahala. Bila apa yang kamu buat, saya ngajar, saya pun tak pandai. Ambil lah hak ulama'-ulama', tolong share bagilah. Tu dakwah kita, takat mana yang mampu. So baca doa-doa apa wuduk? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tu. Lagi? Tak bolehlah baca doa macam tu saja. Kena mula dengan selawat dulu, sebab Nabi kata doa yang tak dimulakan dengan selawat dan tak diakhir dengan selawat, maka doa tu digantung antara langit dengan bumi. Ialah doa selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Sambung. Dah habis? Wassallallahu ala, doa penutup tu. Wassallallahu. Tutuplah doa tu. Alhamdulillah. Ada masa pergi terus solat sunat wudu. Maka orang yang melakukan amalan macam ni, kata Nabi, akhirat nanti Allah akan bagi kepada satu wanita yang bernama Ainun Mardiyah. Ini malaikat ni. Cantik, sangat-sangat cantik Ainun Mardiyah ni. Ganjaran pada orang yang menjaga wuduk ketika atas muka bumi ni. Hebatnya nah. Kita jaga, Allah bagi di akhirat besok. Kita tak sudut niat dia minta abang atas dunia sangat. Kita biar di akhirat. Pasal di akhirat tu kekal abadi selama-lamanya. Itu the best practice. This is the best practice. So kita try to get the best wuduk as a premium wuduk. Kita tak nak yang kurang benda tu lagi. Ini peluang kita kan, the first and the last, ini saja yang ada kat kita. Lain-lain kita dah tak ada dah esok, dah dapat. Sementara tengah kita masih bernafas ni, kita usahalah, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita satu kebaikan, satu kemuliaan atas dunia ni. Bukan senang nak cari orang jaga wuduk ni, cukup susah. Ada, tapi limited edition. Sikit sangat orang jaga wuduk. Mudah-mudahan dalam grup ni, yang ada saya ingat dalam 7-800 orang ni, yang dengar 1000 orang ni, yang baca ni, yang duk ikut program kita ni, semua ni jaga wuduk lepas ni insyaAllah. Lelaki lah, perempuan pun boleh insyaAllah. Kalau masak kat rumah, duduk di rumah, sentiasa berwuduk. Batal pergi ambil, di rumah lagi senang jaga wuduk. So jadi mudah-mudahan dengan kuliah yang malam ni dah lewat ni, dekat 12.30 dah. Saya terpaksa habis tajuk ni sebab esok malam kita nak bagi tajuk yang lain pula. Jadi harap-harap Allah ampunkan kita. Azamlah elok-elok, azam elok dalam hati. Teguh cita-cita, ikhtiar usaha. Amal lah. Buat elok apa yang kita dah belajar. Semoga benda ni menjadi manfaat untuk kita. Dan insyaAllah dengan cara yang demikian, terpeliharalah kita daripada perbuatan jahat yang keji. Dapat duduk dalam iman dan taat kepada Allah. Jadi takat ni duduk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.